So kita bermula dengan contoh axial pump. Contoh yang pertama seperti yang tertera di dalam slide. An axial flow fan has a hub diameter 1.5 meters and a tip diameter of 2.0 meter. It rotates at 18 radian per second. So when handling 5 meter cube per second of air, develop a theoretical head equivalent to 70 millimeter of water. Determine the blade outlet and inlet angles at the hub and at the tips. Assume that the velocity of flow is independent of radius and the energy transfer per unit length blade is constant. Take the density of air as 1.2 kg per meter cube. Okay, dalam soalan ini dia membicarakan berkenaan dengan udara, kipas udara, dan seperti yang kita faham kalau kipas udara ni selalunya dalam kipas angin di rumah kita selalunya dia akan menggunakan axial pump. Pump lah maksudnya, dia membekalkan tenaga. Okay, so tetapi yang perlu kita faham di dalam axial fan ni, dia sama dengan axial pump, ialah seperti yang saya pernah terangkan sebelum ini, dia ada hub dan dia akan ada tips. So hub adalah tempat di mana kita kata shaft untuk pump tersebut berpusing dan tips adalah bahagian yang paling hujung daripada kipas. Okay, satu lagi perkara yang kita kena faham ialah, so andai kata ini adalah hub kita. Okay, so andai kata ini adalah hub kita dan ini adalah cross section blade yang ada. Kita kena faham bahawa blade angle pada inlet dan outlet mempunyai dua tempat. Maksudnya di sini adalah inlet pada hub dan di sini adalah outlet pada hub. Kemudian ada satu lagi, okay, di sini akan menjadi inlet bagi tips dan di sini juga adalah outlet bagi tips. Oleh itu di dalam axial fan ataupun axial pump, blade angle akan sentiasa berubah-ubah. Okey, jadi di sini dalam soalan ini kita diminta untuk determine the blade angle at outlet and inlet, juga pada hub dan juga pada tips. Okay, jadi kita boleh melihat contoh penyelesaian. Okay, so yang pertama apa yang perlu kita buat ialah kita melukis velocity triangle. So apa yang perlu kita buat ialah katakan kita melukis ini adalah blade kita. Okay, oleh itu kita lukislah velocity triangle. So saya rasa saya tidak perlu terangkan velocity triangle dengan lebih detail kerana di dalam sheet 2 kita telah belajar dengan lengkap berkenaan dengan pembinaan velocity triangle pada centrifugal pump. Okay, yang paling utama saya harap awak dapat melukis actual velocity. So di dalam axial pump, actual velocity kita adalah V1 dan actual velocity yang keluar adalah V2. Kemudian kita bolehlah melukis komponen velocity. So kita ada VR di sini, maknanya velocity relatif kepada bentuk blade. Okay, so maknanya bentuk blade kita condong seperti ini. Oleh itu VR kita seperti ini. So ada setengah buku dia akan lukis VR di sini. So boleh aja, tidak jadi masalah kerana saya rasa awak pun dah belajar di tahun-tahun yang lepas. Kita kata vektor boleh diubah asalkan magnitude dan juga arah vektor tersebut tidak berubah. So jadi maknanya yang ini kita boleh pindahkan bentuk seperti itu. Dan kita ada U1 yang akan memberikan tangential velocity, atau dalam bahasa yang mudah U di sini adalah komponen velocity di dalam linear unit. Kerana apa? Blade, kita kata kita ada blade akan berputar dengan RPM. Okay, tetapi U di sini akan memberi nilai hal laju di dalam unit meter per second. So hubungan di antara RPM dan U adalah U sama juga dengan R omega sama juga dengan pi dN over 60. Okay. So kemudian pada outlet sama juga kita ada VR2, maksudnya relative velocity
bergantung kepada bentuk blade di peringkat akhir di sini, di outlet, dan kita ada U2. Maknanya velocity, tangential velocity ataupun kita kata velocity, linear velocity yang reflect kepada rotational speed. So kemudian pada outlet di sini kita dapati bahawa V2 agak sengit sedikit, tidak sama seperti V1 di sini, di sebelah kiri. Ia berlaku kerana apa? Kerana terdapat pusaran. So jadi kita boleh lukis akan ada V-wall 2 di sini. Okay, dan sekaligus V-wall 2 ini adalah turbulent. Maknanya dia menunjukkan resistance. Berkenaan dengan resistance yang berlaku di dalam sistem. Okay, sekiranya resistance ini tidak berlaku, oleh itu had laju akan keluar seperti ini. So oleh itu kita nyatakan had laju yang selari dengan arah paksi putaran blade kita tulis sebagai VF2. Kerana itu adalah had laju theoretical. Okay. Dan daripada soalan kita tahu diameter hub 1.5, diameter tip 2 meter. Yang ni saya rasa awak faham. Diameter hub maksudnya jarak antara sini dan sini. Okay, diameter tips membawa maksud jarak daripada hujung kipas ke hujung yang satu lagi. Okay. So omega adalah 18 radian per second. So jadi saya harap awak dapat memahami hubungan U dan juga omega. Dan kadar alih 5 meter padu per second, dan secara teori kipas ini boleh mengangkat, mempunyai tenaga iaitu sebanyak 17 mm of water. So yang di sini awak kena berhati-hati kerana dia beri awak in term of water head. So jadi kita kena tukar nanti. Okay. So pertama, langkah yang pertama kita perlu untuk mengira apakah had laju V1, actual velocity. So oleh kerana kita telah mengetahui kadar alih diberi dalam soalan, oleh itu kita boleh mengira dengan menggunakan rumus Q over A dan kita boleh dapat 3.64 meter per second. So dalam mengira A di sini, saya harap awak dapat ingat bahawa kita ada hub dan kita ada tips. Oleh itu apabila udara masuk, okay, hanya kawasan ini sahaja yang akan dilalui oleh udara. Di dalam kawasan tips, kita kata tidak akan dilalui oleh udara. Oleh itu pengiraan berkenaan dengan cross-sectional area kita mestilah menggunakan rumus ini. So awak pun boleh faham, ada setengah buku dia menggunakan pi d square over 4. Ada setengah buku dia menggunakan nilai R. Jadi kalau dalam soalan ini oleh kerana diameter dia 2, okay, kita pakai R, dia menjadi 1. So kemudian kita dah boleh mengira V1 ataupun actual velocity. Kemudian seperti yang saya katakan, kita ada pengiraan untuk hub dan juga pengiraan untuk tips. Kenapa kita boleh mengira pada hub iaitu kawasan di sini dan juga pada tips? Kerana nilai jejari kedua-dua tempat ini adalah berbeza. Okay, oleh itu pengiraan boleh dibuat 2 kali kerana nilai jejari adalah berbeza. Jadi untuk U1 pada hub, rumus dia adalah U sama dengan R omega. So kita masukkan jejari pada hub 1.5 dibahagi 2, diameter dibahagi 2 dan didarabkan dengan omega 18 radian per second. So kita dapat 13.5 meter per second. Dan tangent kita kata kita boleh kira dengan V1 bahagi U1, kita boleh dapat 0.2696 dan sekaligus theta sama dengan 15.08. Okay. Berkenaan dengan tangent di sini, saya harap awak dapat berhati-hati kerana ia bergantung kepada segitiga had laju awak. So katakan nilai tangent di situ, saya imagine ia adalah sudut di kawasan ini. So ini adalah theta 1. Oleh itu pengiraan boleh dikira menjadi V1 over U1. Kerana V1 over U1 adalah pengiraan tangent untuk theta 1. Okey, dan seterusnya kita boleh mengira untuk sudut pada inlet tetapi di dalam keadaan tips. Oleh itu kita mengira nilai U1 pada tip
rumusnya masih lagi sama, U sama dengan R omega, tetapi di sini kita perlu masukkan nilai diameter tips. Oleh itu diameter tips, diameter bahagi 2, maknanya radius untuk tip didarabkan dengan omega, so kita dapat 18.0 meter per second. Kita boleh mengira tangent theta sama dengan 0.202 dan seterusnya. Kita boleh mengira theta 1 bersama dengan 11.43 darjah. Okay, jadi saya harap awak dapat ingat semula cara untuk membuat velocity triangle dan seterusnya untuk mendapatkan sudut daripada data velocity triangle yang kita ada. Okay, kemudian pada outlet kita beranggapan bahawa angle adalah di sini. So angle adalah di sini. So oleh itu angle adalah di sini. Oleh itu hubungan di antara theta di sini kita boleh tulis sebagai ini. So tangent theta sama dengan VF2 dibahagikan dengan U2 dan V wall 2. Okey, kemudian kita boleh mengira nilai VF1. Okey, VF1 kita anggap sama dengan VF2 kerana ia adalah theoretical, iaitu nilai F di sini. Okey, oleh itu daripada pengiraan yang terdahulu, kita dapati bahawa VF2 sama dengan 3.64 meter per second. So kemudian kita boleh mengira U2 untuk half sama dengan R omega 1.5 per 2 darab 18 dapat 13.5 dan U2 untuk tips juga sama iaitu 18 meter per second. Oleh kerana kita perlu menyelesaikan soalan ini yang memerlukan nilai V wall 2, oleh itu kita perlu untuk mencari V wall 2. Okay, kita tahu daripada soalan Euler head. Rumus ini kita telah pernah bincangkan di dalam Fluid Mechanics 2 dan di awal kuliah yang lepas pun kita ada bincangkan berkenaan dengan Euler head untuk axial pump. Rumusnya adalah 1/G U2 dan V wall 2. So Euler head di sini sebenarnya adalah theoretical head dan diberi di dalam soalan sebagai 17 mm water. So nilai ini kita terpaksa ubah kerana medium yang kita gunakan sekarang adalah udara, gas. Oleh itu macam mana kita nak ubah millimeter water kepada millimeter air? So kita akan comparekan nilai pressure. So pressure kita kata rho GH untuk air. Kita comparekan ni air, rho GH untuk udara. So jadi kalau kita mengira, kita dapati bahawa H untuk udara, H air adalah sama juga dengan 14.17 meter. Okay, di sini saya rasa awak dapat imagine bahawa tenaga yang dibekalkan oleh kipas hanya boleh mengangkat air setinggi 17 mm. Oleh itu sekiranya tenaga yang sama digunakan untuk mengangkat udara, tentulah udara yang boleh diangkat akan lebih tinggi kerana ketumpatan udara lebih kurang daripada ketumpatan air. Maknanya udara lebih ringan dan lebih mudah untuk diangkat. Jadi maknanya secara logik dia akan mendapat nilai yang besar. So kemudian kita boleh masukkan Euler head di sini dengan 14.17 dan kita masukkan nilai yang lain, kita boleh dapat V wall 2 dengan menggunakan rumus ini. So kita tidak boleh terus selesaikan kerana apa? Kerana nilai U2 di sini adalah sebenarnya ada dua. Satu pada hub dan juga pada satu pada tip. Oleh itu kita akan selesaikan mengikut keadaan. Iaitu jika kita mengira untuk angle untuk hub, okay, kita akan menggunakan VF2 dan juga kita akan menggunakan U2 pada hub. Oleh itu kita akan masukkan U2 hub di dalam pengiraan V wall 2 di sini dan kita akan dapati ia sama dengan 10.3 meter per second. Kita masukkan di dalam rumus yang ini. So kita akan dapati bahawa theta 2 pada hub ataupun theta outlet pada hub adalah 48.7 degree. Okay, seterusnya kita mengira apakah outlet blade angle pada outlet tetapi di dalam kedudukan
tips, maknanya pada hujung bilah. Had laju yang masuk masih lagi sama, 3.664 meter per second. U tips sama 18 meter per second, tetapi yang berubah ialah nilai V2 yang berlaku pada tips. So ia boleh dikira dengan menggunakan rumus yang kita gunakan pada pengiraan sebelum ini. Okay, hasil pengiraan kita daripada Euler head dan sebagainya. Oleh itu kita dapat bahawa V world untuk tips di sini adalah sama dengan 7.72 meter per second. So kemudian kita boleh mengira angle tips di sini dengan menggunakan rumus yang telah kita bincangkan tadi, iaitu rumus tangent yang ini. So rumus dia adalah dia bermula di sini. Okey, dia bermula di sini. Okay, kita masukkan nilai, kita boleh dapati bahawa theta 2 ataupun theta outlet untuk hub adalah 48.7 degree. Okey, silap. Kita masukkan, kita boleh dapat 19.5 degree. So ini adalah contoh pengiraan asas untuk mengira blade angle pada inlet dan outlet. Jadi saya harap awak dapat alert, velocity triangle memainkan peranan yang penting dan awak perlu untuk develop angle yang betul dengan menggunakan velocity triangle. Okay, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okay, an axial flow pump operate at 500 RPM. The outer diameter of the impeller is 750 millimeters and the hub diameter is 400 millimeters. At the mean blade radius, the inlet blade angle is 12 degree and the outlet blade angle is 15 degree. Both measured with respect to the impeller rotation axis. Sketch the corresponding velocity diagram at inlet and outlet. The hydraulic efficiency is 87% and overall is 70%. Then calculate the head generated by the pump, the rate of flow through the pump and the shaft power consumed by the pump. So dalam soalan ini kita diminta untuk mengira tiga perkara ini. Okay, tetapi dia beri hint berkenaan dengan at the mean blade radius. Kenapa dia beri hint pada mean blade radius? Kerana kita faham di dalam axial pump seperti itu, kita ada location at hub dan juga at tips. So ini ada tips dan ini ada hub. Oleh itu kita mungkin akan tertanya-tanya pada bahagian mana yang perlu kita kira. Oleh kerana ia melibatkan efisiensi dan sebagainya. Oleh itu pengiraan bolehlah kita mengira berdasarkan kedudukan average sesuatu axial pump tersebut. Okay, pertama kita senaraikan apa maklumat yang ada. Kita tahu bahawa N adalah 500 RPM. So kita ada diameter tips, kita ada diameter hub, kita ada angle at inlet dan kita ada angle at outlet. Cuma angle pada inlet dan outlet kita kata oleh kerana soalan adalah lebih kepada both measure with respect to the impeller rotation axis. Oleh itu saya beranggapan bahawa angle tersebut adalah nilai di sini. Okay, kerana dia perlu refer kepada rotation axis. Okay, oleh itu kita lukislah velocity triangle. Saya rasa awak pun tahu kita ada V1 dan kita ada U1 dan VR1. Dan kita ada V2, kita ada VR2, kita ada U2 dan kemudiannya kita ada VF2 dan juga VWorld2. So ini adalah common value ataupun common velocity triangle untuk axial pump. Okay, so kemudian first kita kena mengira apakah average diameter kerana kita perlu membuat pengiraan berdasarkan average diameter. Oleh itu yang awak kena faham ialah average diameter ialah kita ada hub di sini dan kita ada tips diameter pada bulatan yang besar. Oleh itu kita perlu mengira apakah jejari ataupun diameter ini. Maknanya average
laluan pada kawasan tersebut. So jadi apa yang kita buat ialah kita boleh mengira dulu apakah kedudukan tersebut, kedudukan point ini. So jadi saya buat 0.75, maknanya 0.75 adalah jejari untuk hub ni, 0.75 bahagi 2. Okay, sekejap saya tengok soalan. So kita ada diameter 750 mm, 0.75 di sini, dan hub diameter adalah 400 mm, jadi 0.4. So jadi apa yang saya buat ialah 0.75 bahagi 2, kita boleh dapat jejari kawasan ini. So kemudian kita 0.75 maknanya yang besar lah. Okay, yang ini kita boleh dapat jejari daripada tips hinggalah ke center point. Kita tolakkan dengan 0.4 bahagi 2. So kita boleh dapat jejari untuk hub sahaja. So jadi maknanya 0.175 adalah jarak ini. So maknanya distance antara hub dan juga tips. So ini adalah sama dengan 0.175. Jadi untuk mendapat average, saya bahagi 2 lagi. So saya bahagi 2 di sini. So kita boleh dapat titik average ia berlaku. So kemudian untuk mendapat jejari, maksudnya kita tambahlah 0.175 bahagi 2, kita campurkan dengan 0.2. 0.2 adalah 0.4 yang dibahagikan dengan 2. So kita boleh dapat jejari average adalah 0.2875. Oleh itu average diameter adalah 0.575 meter. Okay. So daripada jejari yang kita diameter yang kita dapat, kita boleh mengira nilai U ataupun tangential velocity. So kita tahu bahawa U sama dengan pi dn over 60. So jadi kita masukkan nilai diameter 0.575 dan n adalah 500 rpm. So yang ini nilai ini adalah nilai yang diberi di dalam soalan. So diberi nilai dia tak diberi ni. Okay, so dia mengatakan bahawa pump operate pada 500 rpm. Oleh itu kita dapat mengira nilai U sama dengan 15.06 meter per second. So kemudian berdasarkan velocity triangle, yang ini awak kena refer kepada velocity triangle. So jadi kita kata tangent adalah sama U1 dibahagikan dengan V1. Rumus ini mungkin berbeza jika dibandingkan dengan soalan sebelum ini, tetapi awak kena faham bahawa kita menyelesaikan masalah berdasarkan velocity triangle. Oleh itu tangent sama dengan U1 per V1, kita masukkan nilai U1. So V1 sama dengan 15.06 didarabkan dengan tangent 12. So kita dapat VF2. Kita dapat V1 iaitu sama juga dengan nilai VF2. So yang ni saya harap awak dapat alert. So nilai V1 di sini, had laju yang masuk, okey, akan sama dengan had laju yang keluar secara teoretikal pada outlet VF2. Okay, so kemudian pada outlet, okay, kita mengetahui bahawa VF2 adalah sama dengan VF1, dia sama dengan 3.2 meter per second. Kemudian kita boleh mengira U2 adalah 15.06 juga. Kerana apa? Kerana di dalam soalan ini kita tak fokus untuk mengira hub dan tip, kita hanya mengira pada satu titik, iaitu titik average. Oleh itu nilai U2 akan berkongsi nilai pada inlet dan outlet. Dan tangent 15 di sini kita boleh ukur dengan menggunakan rumus yang tertera. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat di sini tangent dia adalah di sini. So dia sama juga dengan nilai ini dibahagikan dengan nilai VF2. Oleh itu nilai kawasan ini adalah sama juga dengan U2 ditolakkan dengan V2. So jadi kita nilai U2 tolak V2 bahagi dengan VF2. So kita boleh dapat V2 sama dengan 14.20 meter per second. So kemudian untuk mencari V2 di sini,
Okay, awak kena tengok balik velocity triangle. So kita dapati bahawa oleh kerana ia adalah berbentuk segitiga yang bersudut tegak, oleh itu kita boleh mengira berdasarkan trigonometri. So maksudnya jika kita ada segitiga seperti ini, so kita boleh A, B dan C, kita boleh dapat A kuasa 2 sama juga dengan B kuasa 2 campur C kuasa 2. So inilah yang dibuat pada stage ini. Dan kita masukkan nilai yang kita dapat, kita dapati bahawa V2 sama dengan 14.56 meter per second. Itu adalah keseluruhan had laju yang ada di dalam axial pump untuk soalan kedua. Dan kita masih lagi belum menyelesaikan masalah kerana apa yang kita kira tadi adalah untuk mendapatkan semua sekali maklumat yang utama. Okay, untuk soalan yang pertama, kita diminta untuk mengira apakah heat generated by the pump. So di sini awak kena faham bahawa heat generated by the pump akan lebih kepada manometric head. Oleh itu kita boleh mengira hubungan manometric head dan juga Euler head dengan mengira sebagai efisiensi. Dan kita menggunakan rumus efisiensi manometric efficiency. So kita ada ataupun hydraulic efficiency HS di sini eta H. So jadi kita kena faham efisiensi, rumus asal dia adalah power out dibahagikan dengan power in. So power out adalah secara realitinya pump tersebut boleh mengangkat air setinggi mana. So jadi dia akan reflect kepada manometric head. Dan P in di sini adalah nilai yang kita beri di dalam sumber elektrik kita. Okay, oleh itu kita boleh mengira HM menjadi HE darab efisiensi. So kita boleh dapat HM sekitar 18.965 meter. Kemudian kita diminta untuk mengira flow rate. So rumus untuk flow rate adalah A didarabkan dengan V. Tetapi kita kena faham bahawa kita ada pump di sini, kita ada blade dan blade tersebut akan menyedut masuk udara seperti ini. Oleh itu kita anggaplah bahawa area ini dan juga area ini, kawasan tengah-tengah ni bukan, adalah area yang dilalui oleh cahaya, oleh udara. Oleh itu kita beranggapan bahawa kita perlu membuat pengiraan cross sectional area di sini sebagai pi r square minus r square. So saya harap awak dapat faham kenapa rumus ini digunakan. Kita darabkan dengan 3.20 nilai VF. Oleh itu kita boleh dapatkan nilai Q di sini adalah 1.01 meter padu per second. Okey, seterusnya untuk shaft power, rumus efisiensi adalah rumus ini dan saya rasa ini bukanlah sesuatu yang baru. Kita dah belajar di dalam fluid mechanics 2, iaitu efisiensi sama dengan power out dibahagikan dengan power in, dan kali ini kita menggunakan overall efficiency. So kalau overall efficiency maksudnya power out adalah rumus dia rho GQHM dan power in di sini sebenarnya ialah power yang dibekalkan oleh elektrik. Okay, tadi kita melihat hydraulic efficiency, oleh itu power out adalah rho GQHM, tetapi power in adalah Euler head. Kerana hydraulic efficiency dia hanya melihat efisiensi tenaga dipindahkan daripada blade ke air. Okay, kecekapan air tenaga dipindahkan di atas blade sahaja. Dia tidak melihat sama ada shaft okey atau tidak, putaran stabil atau tidak, ada geseran sewaktu berpusing, shaft berpusing atau tidak. So dia tidak akan kira. Okay. Dan daripada rumus kita dapati bahawa power in ataupun power yang kita perlu supply kepada shaft power ialah 268.4 kilowatt.